Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tuan Jeffrey kita. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Jeffrey? Okey, mikrofon tadi ingat nak jawab salam, subhanallah. Jadi, kerana Allah, alhamdulillah kita malam tu, malam Ahad, esok hari Isnin, kita masih alhamdulillah bersama-sama dalam satu majlis ilmu, dalam kita menambah walaupun tajuk kita tak menambah pahala kita, ilmu pahala kita dengan sentiasa bersama-sama dalam satu majlis ilmu cuba mengingati Allah SWT. Jadi kami raikan ahli terbaru kita, Kak Nurain, sepupu kepada Kak Nurul tadi, Nur Hafiz Zaria. Jadi insyaAllah sama-sama alhamdulillah satu keluarga. Bukan senang kita nak ajak saudara kita, ahli keluarga kita, apalagi macam cousin atau cousin yang jauh daripada kita. Okey, selamat datang ya Kak saudari Melissa, sis Melissa kita. Alhamdulillah malam tu 2 malam berturut-turut. Subhanallah. Tepi kami dengan 2 malam berturut-turut dapat online. Jadi nampak gaya macam kalau kita buat 9 malam memang lebih ramailah partisipan kita, kita pun ahli untuk majlis ilmu. Cuma sebenarnya sebelum kita mula untuk kelas kita malam tu, seelok-eloknya sepatutnya selepas waktu Isyak adalah masa kita untuk berehat dah, bukannya untuk berjaga malam. Sepatutnya kita tidur awal dan kita boleh bangun tahajud dan solat subuh lah tadi. Jadi kerana Allah, kalau kita dah berjaga malam contoh, siap-siap bangun tahajud, bangun yang lebih sedih, bangun subuh, yang lagi dahsyat lah. Jadi keutamaan untuk menjaga solat memang fardu ke atas kita. Fardu maksudnya wajib ke atas kita. Jadi jangan kita hanya kerana kita tadi seronok untuk belajar. Saya ada suara? Serius? Hello? Suara kami ada ke si? Cubaan 1, 2, 3. Tolong respon. Ada yang dengar suaranya? Ada Ustaz, okey. Ada okey ya? Okey, maksudnya Tuan Jeffrey perlu cek balik. Okey, Tuan Jeffrey Ayanda Jeffrey kita perlu cek balik line internet ya. Atau mungkin masalah earphone kah, wallahualam. Jadi kerana Allah, kalau rosak reda je kalau earphone rosak kan. Jadi ada benda yang rosak, lagi kita manusia pun boleh sakit. Jadi kerana Allah, alhamdulillah, sebelum kita belajar, sebelum belajar kita perlu Suratul Fatihah. Jadi Tuan Jeffrey kita cakap mikrofon. Silakan Tuan Jeffrey. Bimbing baca Fatihah kita insyaAllah. Oh subhanallah. Kan ada orang buka kamera kami. Boleh siapa yang dapat buka kamera silakan. Tapi perempuan digalakkanlah sebenarnya. Okay, insyaAllah. Tuan Jeffrey boleh bimbing bacaan Fatihah kita? Atau masih dapat dengar lagi? Hello? Wallahualam sah. Okey, siapa lagi yang ada? Kak Nurain, boleh kita berkenalan? Kak Nurain kini tak online dari sini? Daripada Permai kah? Daripada Bidan kah? Daripada Lambe kah? Sini? Melissa tahulah kami kat sini sama kami kat Vista. Okey, sampai Kak Nurain kita ada online dari sini? Boleh kita tahu? Kenal? Subhanallah. Wah, subhanallah. Memang kakak benar tak? Subhanallah. Kak Nurain sedia untuk dah biasa Al-Fatihah. Kita nak cek bacaan Al-Fatihah kita sama ada lulus atau perlu diperbaiki lagi macam ni Okey. Ada yang nak Izara boleh Fatihah dah? Baca ikut pakai teks kan? Dah hafal ke belum? Boleh lah Ustaz sikit. Halus bunyinya. Boleh? Kalau boleh kita persilakan. Cuba. Baca Fatihah kita sebelum kita belajar.
Boleh start kah? Tapi haluslah bunyi ya. Hello? Oh, Kenek Ustaz dengar kah? Nah, dapat dengar. Silakan. Okay. Baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tok baca daripada hafalan. Subhanallah. Kalau baca daripada hafalan, tahniah. Dapat baca lurus bacaannya, lancar bacaannya. Cuma dari segi sebutan huruf-huruf yang perlu diperbetulkan. Bila kami faham, kita baca daripada translasi Rumi dan kita belajar daripada mendengar, kita berpandu kedua-dua ya. Jadi kadang-kadang sebutan huruf yang sepatutnya bunyi sod, bunyi so, siratal ladzi bukan tal ladzi, rahim bukan rahim, rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita ada tegur menatuk sebelum tu. Jadi insyaAllah saya faham. Sebab kita ada belajar Iqra, kelak kita akan belajar sebutan huruf. Jadi kita bukannya baca dalam tulisan Rumi lagi, tapi kita betul-betul baca dalam bahasa Arab. Jadi Alhamdulillah, kelak jangan si join online. Jangan si join kelas kita hari Selasa, hari Rabu dan Khamis. Rabu dan Khamis untuk online sama-sama. InsyaAllah kami akan cuba cari lagi tenaga pengajar untuk isi setiap malam. Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat, Khamis, Jumaat untuk online guna link Google Classroom kita. Jadi hari setiap malam lah ada. Alhamdulillah. Siapa ada kelas lapangan online aja. Online aja. InsyaAllah kita sama-sama mengaji lah. Jadi ujung minggu macam tu untuk bagi yang baru-baru join kita. Alhamdulillah semakin ramai. So, rasanya kami nanggap invited by Tuan Jeffrey tadi. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Tuan Jeffrey. Apa maksud jazakallahu khairan? Maksudnya jazakallah, semoga Allah balas khairan dengan kebaikan. Jadi kalau orang buat baik dengan kita boleh pada syukran, terima kasih je syukran, atau kita boleh doakannya semoga Allah balas. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan ya kalau laki. Kalau perempuan jazakillah khairan. Okey, kalau ramai jazakumullah khairan, atau ada bezalah. Jangan kita pukul rata semua, perempuan pun jazakallah, lelaki pun jazakallah. Jadi yang kita pukul rata lah bahasa Arab tu yang spesifik. Jadi Allah sebelum kita sambung belajar tentang pahala dan dosa. Okey, sebelumnya kami salah je. Kami asal salah je teruskan belajar tanpa nak bicara orang yang baru masuk kan. Saudari Vin, saudari ke saudara? Tak si dapat nanggal jantina. Vin, V-I-N, Vin. Alhamdulillah, join kita online. Online dari sini tak? Boleh buka mikrofon sekejap? Atau type dalam chat pun boleh ya. Kita ada ruangan chat dalam grup Telegram kita. InsyaAllah kami boleh baca. Okay, subhanallah. Nak pakai earpiece juga Tuan Jeffrey kita. Kami bak earpiece pun nak kita. Okay, bak mikrofon je. Jadi kerana Allah, yalah kita manusia yang lupa kan. Jadi Alhamdulillah. Kalau Vin dapat respon kelak, kita tak harus sikit lah, kena sikit bila online. Apa yang kita si faham, jangan si tanya. Okay. Mungkin saya gunakan bahasa standard lah. Mungkin ada yang tak faham, nanti baca sonok je baca bahasa Sarawak tapi tak faham. Jadi tak ada maksud lah. Tak ada maknanya kalau tak faham. Jadi kita guna bahasa standard. Nanti kalau nak kelas bahasa Inggeris, insyaAllah kita silakan kelas bahasa Inggeris siapa yang tak pandai ni lah. InsyaAllah. Tapi bukan sekarang lah. Kita masih teruskan kelas guna BM atau bahasa Sarawak tadi lah. Jadi Allah malam ini kita sambung sebenarnya pengajian semalam, tapi jangan risau, kita akan recap lagi apa
apa yang kita dah lalui semalam, dan kita ada rakaman juga untuk kelas semalam. Jadi Allah, Kak Gani selamat datang, lambat sikit masuk. Okay, kerana dah masuk awal tapi tengok belum start, minta maaf daripada saya. Okay, salah set timing untuk mula kelas. Ingatkan 8.30 22.15 tadi pukul 8, silap. Kita terlalu pantas tadi buat semalam, jadi tak perasan 20, bukan 20 okay, jadi Allah ni lah kena ada keterian dalam kerja kan. Jadi kena tu silap sendirilah. Saya mohon maaf sebab faktor kami bagi alasan lah sebenarnya. Faktor penat ke apa, bawah lah. 2 hari ni memang penuh dengan workshop, dengan bagi kursus juga dengan budak-budak pelajar ikhlas. Jadi kena Allah, sebelum kita teruskan belajar, kita jangan lupa untuk minta bantuan Allah. Apa sekali-sekali pun kalau kita sakit, walaupun doktor memberikan kita preskripsi ubat, membantu kita untuk pulih dan sebagainya, tapi yang sebenar-benarnya yang menyembuhkan adalah Allah. Begitu juga belajar. Begitu juga belajar. Kita belajar untuk pandai, tapi yang sebenarnya bagi pandai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk faham dan pandai, Allah Tuhan juga yang bagi. Jadi segala-galanya semua atas takdir Tuhan, atas kehendak Tuhan. So itu kita sebutkan insya-Allah, dengan izin Tuhan. Okay, masya-Allah, itu atas kehendak Tuhan. Masya-Allah, insya-Allah, dan insya-Allah dengan izin Tuhan, jika ada izin Tuhan. Tapi kalau masya-Allah, itu dah memang dah kehendak Allah dah. Apa yang berlaku itu dah memang kehebatan tu. Sebab tu kalau kita kagum atas kecantikan sesuatu, dia sebut masya-Allah. Kita rasa kagum, masya-Allah. Sebab ni dah Allah telah takdirkan hebat. Kalau musibah sekalipun, Masya Allah, kita pun terkejut terkejut atas musibah yang berlaku, kita pun sebut Masya Allah. Sebab tu dah kehendak Tuhan dah berlaku. Jadi segala yang berlaku atas kehendak Tuhan. Kita sebagai seorang yang Muslim yang telah mengaku Tuhan kita siapa, Tuhan sekalian ada, pencipta kita siapa, iaitu Allah, iaitu Tuhan kita. Kemudian siapa Nabi kita telah mengaku dua kalimah syahadah tadi, maka kita kena terima, kita kena belajar untuk terima segala ketentuan Tuhan. Ini beriman kepada qada dan qadar, bahawa Tuhan telah tetapkan ada hukum alam. Kita tahu ada graviti kan, mana nak melawan graviti kan, kita terjun daripada bangunan, seolah-olah kita dapat cuba nak melawan graviti, nak jadi matrix lah, lompat bangunan daripada bangunan. Orang kata apa nama sport untuk lompat-lompat bangunan tu, astagfirullah, anak saya suka benda tu. Dia lompat-lompat bangunan memang dahsyat lah. Okay. Bangunan untuk lompat-lompat bangunan bukan free lompat. Jangan nak buatlah sengaja mencari bahaya. Dan sekarang jangan kita sengaja mencari bahaya. Subhanallah. Jadi Allah, kita sama-sama berdoa. Baca doa sebelum belajar dan doa penerang hati insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. InsyaAllah malam ini kita akan sambung kisah pahala dan dosa. Pahala dan dosa. Kalau kita cerita semalam, apa yang dimaksudkan dengan pahala, siapa ingat? Pahala ni apa? Apa yang dimaksudkan dengan pahala? Pahala. Sejenis buah ke? Buah pala. Pahala. Bukan sejenis buah. Pahala tu dimaksudkan dengan apa? Ganjaran. Ganjaran. Alhamdulillah. Pelajar cemerlang. Ganjaran yang diberikan atas, sambung lagi untuk tepat lagi ganjaran yang diberikan atas kejahatan, atas kebaikan. Alhamdulillah, atas kebaikan, bukan ganjaran atas kejahatan. Terbalik tadi Jadi kerana Allah bagi yang sebelum ni, kalau Kristian samalah konsep wallahu a'lam. Saya tak familiar. Siapa yang dapat bagi pencerahan kat saya? Kalau dalam agama sebelum ini, siapa-siapa yang Kristian sebelum ni, tak kira Katolik ke Methodist ke, ni konsep pahala dalam Kristian macam mana? Ada pahala juga ke konsep pahala? Atau just heaven saja? Just believe in Jesus and you go to heaven. Tak ada konsep pahala. Ada ke?
Siapa yang tahu? Ke tak pernah pergi church? Atau tak pernah pergi church? Atau tak pernah buka Bible? Okay, mungkin nanti Bro Syah sendirilah akan cuba mengkaji ya. Tak ada yang tahu nampaknya ya. Tak ada yang tahu sama ada dalam sebelum ni ada pahala atau dosa. Sebab ni kita ceritakan tadi kan, ada cerita juga dekat Ikhlas tadi, bahawa kalau agama-agama lain, konsep pahala dan dosa ni mungkin tak ada, mungkin just penentuan yang berbeza. Contohnya kalau yang sepengetahuan Bro Syah lah, siapa yang tak buat baik dalam hidupnya, nanti dia akan akan dijelmakan semula sebagai binatang. Tidak dijelmakan semula sebagai benda yang lain lah, sebagai pokok ke, sebagai apa kan, penjelmaan semula karma. Itu jadi di dalam agama Buddha lah yang percaya pada hidup semula. Tapi kalau Islam, hidup semula yang dipercayai dalam Islam, kita mati dan kita akan hidup semula, dibangkitkan semula setelah hari kiamat, hancuran dunia. Ini dikatakan dihidupkan semula macam mana? Dalam bentuk jasad yang kita asal sekarang ni. Tapi bukan dah dalam umur yang sekarang ni. Barang siapa yang memang ahli syurga ni tadi kan, wallahualam, sama ada semua orang atau ahli syurga saja. Ni Bro Syah kena check balik ya. Bro kena check balik sebab Bro Syah kalau tak tahu, Bro Syah tak tahu lah. Tapi yang sepengetahuan Bro Syah, bagi yang laki-laki akan dibangkitkan dalam usia 40 tahun. Macam muka Bro Syah sekarang ni lah. Ni muka 40 tahun Tahun ni 41 tahun. Sorry. Tahun lepas lah 40 tahun. Jadi kalau Allah, tahun lepas 40 tahun. Bagi yang wanita, dibangkitkan umur 30 tahun. Tu prime lah. Kalau laki-laki, prime dia umur 40 tahun. Kalau perempuan, prime dia umur 30 tahun. Jadi kita dibangkitkan di syurga dalam umur tu. Bukan umur yang kita dah kalau kita panjang umurnya, maka ni tadilah. Maksudnya tadi, kalau dah disebut macam tu, maksudnya yang walaupun meninggal umur 25, dia akan dibangkitkan dalam umur 40 tahun yang prime lah. Prime hebat. Ni hebat ahli syurga. Ahli syurga hebat kerana apa? Masa tu dah tak payah guna make up lah. Tak payah guna make up untuk cantik. Yang laki-laki pun tak ada istilah diet dan sebagainya. Ahli syurga ni dah tak perlu usaha apa-apa dah. Apa-apa yang kita nak, pasti dapat. Apa-apa yang kita nak, pasti dapat. Nak kereta besar, nak apa, nak makan apa, order saja, memang dapat. Inilah syurga kan. Jadi sebab itulah bayangan syurga ni, jadi bayangan syurga satu tempat yang sangat indah, sangat hebat. Dan kalau dalam Islam, untuk kita katakan Allah itu adil, pasti dia ada ukuran, ada hari. Sebab tu kita katakan bila dibangkit ada hari perhitungan. Nak hitung apa? Hitung pahala dan dosa. Inilah yang dihitungkan. Jadi kalau kita kat dunia lagi kita berhitung-hitung kan. Kat dunia ni kita berhitung-hitung kan. Cukup tak duit kita nak bayar loan rumah, nak bayar bil air, bil api dan sebagainya kan. Ini dunia kan. Lagi-lagi kita kat akhirat nanti kan. Kita pun kena ada ukuran macam mana aku nak layak tak aku masuk syurga. Dan kalau ni tadi macam mana? Neraka tadi nak berapa lama kena hukum atas dosa kita. Dihitungkan, akan dibalas setiap pahala, setiap dosa akan dibalas. Kalau pahala diberi dengan kebaikan tadi dibalas dengan kebaikan, maka dosa akan dibalas dengan hukuman lah, hukuman tapi neraka jadi nauzubillah. Kita minta jauh. Sebab tu dalam solat kita, lepas kita semayang, setiap kali lepas kita semayang, pertama kita akan buat apa? Kita akan istighfar, astagfirullah, yang bermaksud apa? Ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Jadi yang baca panjang lah, astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ni dah disusun lah. Selepas semayang, ni tak wajib sebenarnya. Lepas semayang ada bacaan-bacaan, tak wajib. Tapi siapa yang ada masa, luangkanlah untuk beristighfar, bertahlil. Tahlil ni bukan yang waktu pada Jumaat saja. Lepas saya pun bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha, kalau panjangnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kulli syai', sebenarnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita ingatkan diri kita kan. Itu lepas semayang. Jadi kalau siapa yang pandai wirid, subhanallah. Okey, alhamdulillah.
ada juga perhitungan kan. Okey, subhanallah, ada tuan Jeffrey tolong cek ya. Alhamdulillah. Judgment Day. Tapi itu hari Judgment Day, tapi konsep yang brochure tak ada jadi konsep pahala dan dosa. Konsep pahala dosa ni, kita kumpul pahala, kumpul dosa, ada tak? Atau just buat je baik, InsyaAllah Tuhan akan bagi, akan hitung dan bagi ni. Tapi dalam Islam jelas kita ada mengumpul pahala. Mengumpul, adakah kita hari ni mengumpul pahala atau sebenarnya kita mengumpul dosa? Na'udzubillah. Kita tak nak mengumpul dosa. Na'udzubillah maksudnya jauhkan kami daripada itu. Na'udzubillah, yang ni kita tak beritahu. Jauhkan kami ya Allah daripada perkara itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah bermaksud ya Allah, kami berlindung kamu ke atas itu. Tapi ke atas itu min zalika. Na'udzubillah min zalika. Apabila kami berlindung daripada Allah atas perkara itu. Itu kalau bahasa Arab. Tapi selalu orang sebut na'udzubillah, aku berlindung ya Allah. Sama istilah macam a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacaan ta'awuz. Untuk ini kita bahasa Arab kaya dengan lafaz-lafaz sifat yang Nabi sendiri ajar. Macam mana nak puji Allah? Alhamdulillah. Macam mana nak memuji keagungan Allah? Kata ni Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Macam mana nak mensucikan Allah? Subhanallah. Kita sebut Maha suci Allah. Dan bagaimana nak satu lagi apa? Takbir, tasbih. Alhamdulillah sebut ya. Kita syukur, kita sebut syukur tadi ya. Syukur tadi, Alhamdulillah. Okay, kita dah start awal-awal tadi, Alhamdulillah. Okay, jadi kerana Allah ada sebutan-sebutan kita lah dalam Islam yang kita kena biasakan dulu. Dan kita biasakan benda ni supaya bukan apa tujuannya? Tujuannya nak latih diri kita sentiasa ingat Tuhan selain sembahyang kita tadi. Dan setiap waktu bila kita nampak keagungan Allah, kita akan sebut subhanallah atau masya Allah, hebat kan? Hebat. Kalau kita kalau ada musibah, ada orang tanya dalam grup kan, ada musibah, ada kematian, apa yang kita selalu sebutkan? Kita akan sebut istizar. Allah Alam. Berusaha pun belum pandai nak sebut kan. Istizar. Allah Alam. Nanti cek balik ejaannya. Kena tanya ustaz-ustaz yang lebih arif. Berusaha pun baru bila ada orang tanya tu kan, kita selalu sebut innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah. Daripada Allah. Innalah sesungguhnya Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kami datang, daripada Allah kami kembali. Jadi subhanallah, ada lafaz-lafaz yang dibiasakan. Jadi Allah, bila mana kita ikut sunnah Nabi, Nabi kalau tasbih dia sebut subhanallah, dia nak bersuci Allah dia sebut subhanallah. Kalau dia nak memuji kebesaran Allah dia sebut Allahu Akbar. Kalau dia bersyukur atas apa yang ini dia sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan kalau dia nak nak sentiasa ingatkan diri siapa Tuhan kita akan sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi selain Tuhan sendiri. Tak ada Tuhan selain Tuhan sendiri kalau bahasa Melayu. Jadi kalau hari ini kita nak memahami lebih lanjut tentang dosa dan ada keadaan-keadaan tertentu tentang perhitungan dosa ni tadi pahala dan dosa ni insya-Allah. Jadi sekarang ni saya punya file, saya tak buka lagi file. Syllabus KBSP. Rupa-rupanya. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Boleh faham? Boleh difahami setakat ni? Kalau ada soalan boleh type kan. Kalau ada muskil, kenapa agama-agama yang terdahulu macam Kristian, macam Taurat yang ada pada kaum Yahudi, yang Israel, bukan Israel saja, kaum Yahudi pun berada di merata dunia. Dia menguasai ekonomi banyak company-company besar. Kalau Mark Zuckerberg tahu siapa? Founder kepada Facebook, itu pun orang Yahudi. Bill Gates, founder Microsoft, founder. Dia bukan CEO Microsoft sekarang. Dia founder kepada Microsoft pun Yahudi. Banyak lagi Yahudi yang sebenarnya kita tanpa kita sedari sebenarnya Jew memang seorang Jew lah. Allah Allah. Jadi kan Allah, dia orang memang pandai dia orang ada ilmu banyak ni dia orang yang ni lah. Tapi kerana terlalu pandai
Kalau ni dia orang menolak sampai ada agenda juga. Subhanallah. Itu tak nak cerita lah, banyak sangat cerita. Lepas tu lah banyak diceritakan tentang kaum Yahudi, terutama Bani Israel. Bani Israel ni tadi yang mendustakan nabi-nabi yang datang kepada mereka. Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Idris, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi sampai Nabi Isa lah, semua nabi-nabi tu banyak datang kepada Nabi Bani Israel, tapi apa yang terjadi, ni Allah nak tunjukkan betapa manusia boleh melampaui batas, menyembunyikan kata-kata Tuhan sampai menidakkan Nabi Isa sebagai seorang Nabi. Kalau beza kita orang Islam, kita mengiktiraf Nabi Isa, kita mengiktiraf Nabi Musa. Tapi kalau yang Yahudi jadi, dia tak mengiktiraf Nabi Isa, apa lagi Nabi Muhammad. Kalau yang Kristian, dia tak mengiktiraf Nabi Muhammad saja. Okey, subhanallah. Malam ni kita sambung. Mana saya punya file tak keluar. Dia pusing-pusing. Okay, right. Sekali lagi. CF. Jangan dah pusing-pusing. Okay. Itulah sekarang ni kalau kita ni kena minta maaf sepatutnya saya dah buka dah file ni tadi. Banyak sangat folder, lambat nak buka. Kita tahap 2. Untuk makluman yang baru join kita, macam saudari Vin kenapa macam kenal lah Vin ni? Vin dari Kuching ke Vin, ada orang nama Vin yang saya kenal dari Kuching sama kat Kuching, subhanallah. Jadi nanti kita berkenalan saudara Vin, insyaAllah. Jangan tak kenal, ini kena ada hubungan anak murid dengan guru, kena kenal bukannya kita ni just dalam YouTube tak dapat nak tak kenal insyaAllah. Dengan kenal maka bukannya suruh bercinta barulah syok kalau kenal barulah syok. Lambatnya tu boleh share screen dah. Bismillahirrahmanirrahim. Komputer memang nak kena tukar. InsyaAllah siapa ada komputer lama nak infak tu ada Hidayah Center, pejabat kita tak ada komputer lagi, tak ada printer lagi, semua benda tak ada lagi Di signboard belum lagi ada, tapi hari tu Dato' Bandar ada maklum tapi kena follow up lah, memang kena follow up. Tapi itulah macam mana kita nak tahu prosedur dan sebagainya, sudah memurat. InsyaAllah kita akan tahu. Kenapa screen kali stop? Saya dah klik lah. Tadi dua saya tekan. Subhanallah. Sudah keluar gambarnya. Jadi untuk maklumat siapa yang first time join kita, first time join kita, modul kita ada 3 tahap dan kita sebenarnya dah rakam ni dah masuk sesi ke 44. Subhanallah, 44 bahagian pahala dosa ni kita bagi ke dua bahagian. Jadi insyaAllah siapa yang perlukan nantilah insyaAllah boleh, yang penting dengar dulu, yang penting dengar faham. Jadi tak perlu beli buku apa dan sebagainya. Dan benda-benda yang kita tunjukkan ni memang asas. Jadi Hidayah Center ada 3 tahap insyaAllah. Lepas habis kita buat semua ni, nanti kita akan buat tuition buat tuition untuk start untuk exam. Siapa yang nak dapat sijil asas kefahaman Islam, tak tahu lagi apa nama dia, sijil atau sijil pengiktirafan lah sebagai seorang Muslim. Ada asas teori. Nanti kalau nak amali, nak uji amali lain lagi cerita lah. Kena berjumpa lah kalau nak amali kan. Tengok betul tak betul solat, dari segi apa semua dan sebagainya insyaAllah. Jadi kenal Allah sebagai ni, sebab ni usaha kita nak tengok sama ada kita tak nak orang jadi sesat. Kalau orang tak nak sesat, jangan orang yang lahir Islam lagi. Banyak buat kefahaman sesat kan. Majlis Safa yang kita biasa semalam kan. Dah jadi satu budaya, tapi sebenarnya satu kepercayaan yang karut. Kita tak boleh percaya bahawa ada hari yang sial, ada hari yang ada bulan yang tak baik lah, memang akan
Kalau kita jadi buat ni memang nasib buruk lah. Nasib buruk akan menimpa kita dan sebagainya. Malah kalau kita tengok mungkin yang Iban atau Bidayah atau orang Ulu sama adatnya yang Bro Syah tahu, kalau meninggal dunia, ada sial juga lah kan. Ada konsep sial tu di situ, dia kena ziarah. Kalau tak boleh ziarah tu macam mana? Ada istilah dia macam tu lah. Tak boleh ziarah kan, tak boleh keluar dari rumah. Kalau dulu sampai 2 minggu, sampai sebulan. Sekarang 2 minggu, sekarang ni 3 hari je. Macam tu lah. Tempong kabung tu tadi kan. Kalau macam tu, kalau dia keluar juga, memang sial dan sebagainya kan. Jadi dia akan merebakkan sial tu. Nauzubillah. Tapi kalau dalam Islam tak ada benda macam tu. Tak ada ni yang mencabut nyawa. Semua daripada Allah. Kalau dah sampai masanya, memang Allah akan, walaupun tak satu saat, walaupun dah habis tempoh sial pun, kalau dah sampai masa, Allah akan cabut juga nyawa kita kan. Jadi tak ada istilah sial ni tadi lah kalau dalam Islam ni ya. Jadi kita kena faham ni. Jadi itu bukan topik kita malam ni. Topik kita malam ni adalah pahala dan dosa. Jadi kalau ikut semalam, kita baru sampai takrif apa itu pahala. Lama masalah. Jadi untuk konsep kita minggu lepas kita cerita halal dan haram. Minggu ni kita cerita tentang pahala dan dosa. Jadi ni kita ceritakan siapa yang first time ikut kelas kita malam ni. Okey, kelas kita malam ni insya-Allah Bro Syah cuba habis paling lewat sebelum pukul 10. Kalau dapat habis awal kita habis awal Okey. Jadi kalau dua sumber utama sebagai kita orang Islam, bukannya ada istiadat ikut saja ikut apa yang orang terdahulu dah kita buat, tak. Kita akan merujuk balik secara akademik. Kita rujuk apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang ditunjukkan atau dicakap atau dipersetujui. Dia bukan Nabi buat, dia mungkin ada sahabat buat, tapi Nabi tak larang atau Nabi anjurkan. Disandarkan atas dua sumber ni, Al-Quran dan hadis. Kalau kita tengok dua sumber ni, Al-Quran bahasa Arab dia lain. Cara dia bahasa Arab dia macam seorang raja bercakap. Seorang raja atau seorang yang berkuasa, iaitu Allah yang berkuasa bercakap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contohnya wal 'asr innal insana, demi masa. Bayangkan seorang masa demi masa. Jadi hanya Tuhan saja boleh bersumpah atas masa. Kalau kita demi Allah, demi Tuhan, kita manusia demi Tuhan. Kalau dah sampai kita bersumpah demi Tuhan, maksudnya tadi memang bahayalah kalau kita menipu atau kita guna nama Tuhan tadi untuk buat satu kan, suruh orang percaya kepada kita. Tapi kalau Tuhan sendiri, dia boleh bersumpah demi masa, demi apa yang dia ciptakan. Jadi wal as, disebutkan wal as, demi masa, Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sebab itulah kita dalam sebagai orang Islam, kita dibiasakan mesti sekurang-kurangnya hafal suratul Fatihah. Sebab tu rumusan kepada Al-Quran. Setiap ayat tu, semua tu rumusan kepada Al-Quran. Setiap ayat tu merumuskan. Dahsyat. Hanya Tuhan saja boleh merumuskan 6,256 ayat atau 7 ayat, maksudnya 6,236 21. Kenapa saya salah selamat dia? 6,229 ayat dalam 7 ayat tadi kan. 6,229 ayat dalam 7 ayat dirumuskan. Ada 6,000 lebih perkataan lah. Bukan perkataan, ayat tadi Ayat tadi dirumuskan dengan 7 ayat Al-Fatihah. Jadi Islam memang ajar kita untuk sentiasa hafal. Jadi selain ada surah Al-Fatihah, ada surah yang pendek dalam Al-Quran, iaitu suratul Asr, demi masa. Inna insana lafi khusr, semua manusia itu kecuali apa? Orang yang ada 4 perkara. Yang alhamdulillah, yang pertama ni kita ada. Amanu. Alhamdulillah, Allah pilih kita kan, Allah bagi hidayah kepada kita untuk terima Islam sebagai untuk terima Allah sebagai Tuhan kita. Apa maksud terima Islam? Kita terima Allah sebagai Tuhan kita dan kita terima Nabi Muhammad sebagai guru, pemimpin, sebagai
murabi kita, sebagai yang menjadi contoh kita, qudwatun hasanah, qudwatun, contoh terbaik, bukan contoh biasa, contoh yang paling baik. Kalau kita dapat fikir manusia yang paling baik, yang paling banyak dirakam, yang jadi contoh dia, tak ada seorang manusia. Sebab tu kata Michael H. Hart, boleh Google lah, Michael Jordan, bukan Michael apa lagi yang ada, Michael banyak-banyak lagi lah, Michael nama kan, tapi Michael H. Hart, H-A-R-T Hart, boleh cari Michael H. Hart, Google nama dia buat 100, dia senaraikan 100 nama manusia yang pernah hidup dalam dunia ni, yang kita ada rekod sejarah dia. Di rekod sejarah dia disenaraikan semua nama-nama, diletakkan Nabi Muhammad nombor 1. Okay, sebab apa? Sebab dia sangat besar, sama dia bukan sahaja bangsa Arab dikeluarkan daripada bangsa yang jumud, yang berperang apa semua kan, jadi satu bangsa yang hebat. Sekarang ni dunia hari ni kita ada lebih 200 juta ke 200 juta, betul, 200 juta orang Arab. Kalau tak silap lah, Syah Plus check, maksudnya orang Indonesia lagi banyak. Orang Indonesia ada 220 juta. Subhanallah. Kita Malaysia berapa juta? Siapa tahu? Berapa populasi Indonesia? Kita nak tengok pengetahuan semua orang. Masih bersama ke? Siapa sini mengaku dia orang Malaysia, tapi tak tahu berapa banyak orang Malaysia. Orang Malaysia lebih 30 juta, tak lebih 40 juta. Kalau last check 32 juta. 32 betul lah, 32 juta. Last kami check lah, masih lah. Okay, maksudnya masih sama lah. Mungkin yang statistik 2010, maksudnya statistik 2020 mungkin dah lebih daripada lah 30 juta. Jadi kerana Allah, betul, 32 juta kita lihat. Ya, bagus sikit. Maksudnya kita di Malaysia tak campur, dan ada banyak bangsa. Sarawak aja ada 35 etnik. Subhanallah. Kita ada 3 bangsa utama, Melayu, Cina, India. Ya, secara umum di Malaysia. Kalau campuran Sarawak dan Sabah, Sarawak aja ada 35 bangsa etnik dia, 25 etnik. Jadi subhanallah, dan betapa banyaknya manusia. Ya, hari tu belum kira yang manusia sampai zaman Nabi Adam kan. Kalau hari ini saja di dunia ada 6,800, betul lah, 6,800, 7 bilion, 7.8 bilion, 1.8 bilion, 6.8 bilion, betul. 7.8 bilion manusia. Bilion, bilion, bukan sebut trilion, bilion. 7.8 bilion maksudnya 6,800 juta. Juta tu ada 3 kosong, ada 3 kosong belakang, 6 kosong kat belakang. 6 kosong kat belakang. Jadi kalau ratus berapa kosong? 8 kosong, ada 8 kosong. Subhanallah, 6,800. Subhanallah, banyak nombor yang sangat besar lah. Tapi berbanding dengan manusia, sedar kita betapa besarnya kerajaan Allah. Bintang berapa banyak yang kita nampak, belum yang bintang yang kita nampak lagi ya. Berapa rasa bintang di langit? Siapa tahu berapa banyak bintang di langit? Sorry ya, kita tak just keluar topik sikit. Kita belajar. Dalam kita belajar atau maksudnya kita mengagumi kehebatan Allah yang ciptakan tau. Manusia tau, walaupun kita special lah, Allah pilih kita sebagai khalifah di bumi, tapi Allah telah ciptakan banyak yang lebih hebat daripada kita. Bintang berapa banyak? Kalau manusia hari tu yang hidup 6.8 bilion. Berapa banyak bintang yang kita boleh nampak di langit, yang sekira lah bintang yang dah mati ya, untuk bintang yang tengah hidup, yang tengah nampak di langit. Berapa banyak kita rasa? Siapa dapat tekak? Bukan lagi bilion lah, kita just jawab aja lah. Jawab je. Bukan lagi bilion, tapi bilion trilion. 300 bilion trilion bintang. Subhanallah. Bintang ni apa? Satu bintang, sini tanda bintang yang paling dekat dari kita, matahari kita. Matahari kita adalah salah satu bintang. Matahari kita tidak besar panas kan. Yang kita nanggar dekat kita, ada 9 planet yang mengelilingi ya. 7 planet yang hidup, 2 planet dwarf yang kat hujung hujungnya ada 9 planet. Dan 9 planet ya, macam kita kat bumi ada bulan lagi yang mengelilingi. Bulan yang mengelilingi, ada bulan yang mengelilingi ya. Jupiter ada 7 bulan. Astagfirullah. Kami lupa fakta.
Jupiter ada 7 bulan ni. Kami silap lah. Kami silap. Jupiter planet yang paling besar dekat dalam sistem solar kita. Tapi bintang tadi kita sebut matahari ya. Bukan cerita planet-planet, bukan cerita bulan-bulan. Kita sebut bintang aja. Bintang tu termasuk matahari kita. Ada 3 dianggarkan. Kita naga malam-malam penuh dengan bintang kan. Kalau Manbai dia akan nyanyi beribu bintang di langit. Ya baru beribu yang nampak beribu. Tapi kalau guna Hubble teleskop, tu teleskop yang sangat besar dekat Amerika Syarikat, yang dinamakan atas orang yang beri nama Hubble lah, Hubble teleskop tadi dicipta. Jadi diteropong bintang-bintang yang dapat nampak cahaya daripada kita. Dikirakan saintis menganggarkan 300 bilion, bukan bilion saja, trilion di belakangnya. Bilion, trilion, betapa banyaknya bintang-bintang. Jadi subhanallah, kita nanggap bahawa Allah ciptakan semua tu. Bila kita nanggap alam tu, ada bukti pastinya. Dan setiap tu semua ada sistem, ada polanya. Si pernah belanggar, si pernah benda tu, kita macam ni kita boleh benda yang sangat kalau saya ada design lah, saya ada yang mencipta dan saya ada yang mereka kan. Macam kita nanggap telefon kita canggih kan. Boleh si telefon tu terjadi sendiri tanpa seorang pencipta, tanpa orang yang programkan dan design kan. Pasti boleh kan. Akal kita akan ada, pasti ada benda yang design. Apa lagi kita manusia. Karena kita manusia, jantung kita sendiri pun kita faham macam ni. See, 24/7 lah. Kalau berhenti tak satu saat tak berhenti. Satu saat tak berhenti, kita terus cardiac arrest lah. Terus berhenti jantungnya terus berhenti. Nak start tadi kena benda elektrik ya, ia pun belum tentu. Hanya Allah yang menentukan sama ada jantung kita masih berdegup atau si berdegup. Malah si payah pergi jauh-jauh ke bintang. Otak kita ketuk sendiri pun manusia dengan kemampuan kita untuk nangga macam ni berfungsi, kita sih dapat membuktikan bahawa macam ni elektrik yang secara rawak, kononnya tadi kalaunya secara rawak lah dalam otak kita yang bergerak secara rawak tadi berdasar refleks dan sebagainya. Saya ada benda yang kontrol, saya ada benda yang tadi kita dapat memahami. Macam ni kita boleh ada kesedaran. Ada kesedaran macam tu untuk belajar. Boleh berkomunikasi macam tu. Subhanallah. Kita diberikan, disebutkan akal tadi. Nak menjelaskan akal tu, nak menjelaskan intelek. Macam ni sains nak menjelaskan intelek. Kalau dia benda yang semula jadi. Saya ada orang yang programkan. Subhanallah. Sampai tahap orang kaji genetik kita. Ada berapa kromosom? Genetik unsur yang paling kecilnya adalah kromosom. Kromosom tu pun ada bilangan yang tertentu, 23 kromosom. Okay, kalau kita manusia yang normal, kurang satu kromosom, terus jadi Down syndrome, jadi apa semua dan sebagainya. Jadi kerana Allah, ada bahasa, ada susunan juga. Subhanallah, bila dikaji, ada kod DNA. Tarik kod DNA tu, contohnya manusia kini tu cuba menjadi Tuhan kan. Cuba main genetik tumbuh-tumbuhan dan binatang dan sebagainya kan. Bakar dan sebagainya, tapi implikasinya pada asalnya memang kita dah tahu Tuhan cipta segala satu sempurna, tapi kita ubah-ubah, akhirnya hari itu kita perlukan vaksin dan sebagainya. Dan jadi itu semua atas tangan manusia sendiri. Subhanallah, Allah sebut dalam Al-Quran, hebatlah Allah sendiri tahu manusia akan kita untuk menzalimi diri kita sendiri. Walaupun kita tadi pada bukan aku yang kaji tadi, tapi kita lah sekeluruh kita manusia. Bila kita manusia membiarkan kita sebagai orang membiarkan orang lain tadi untuk bersewenang-wenangnya, merosakkan alam atau mengubah apa yang telah diciptakan. Sebab yang kita dalam Islam kita digalakkan untuk dah kacak dah kulit kita tadi, tambah lagi kata tu dan sebagainya. Masih perlu. InsyaAllah ada mudaratnya. Kalau benda yang dilarang, kita kalau kami tanya masing-masing kita pasti yakin bahawa Tuhan tahu apa yang baik untuk kita. Dan bilanya melarang sesuatu pastinya ada keburukan yang akan menyusul daripada kita melanggar atau makan benda yang tadi melanggar atau buat perbuatannya. Jadi kalau Allah untuk memotivasikan kita cerita tadi apa disebutkan ganjaran pahala. Kalau pahala tu adalah ganjaran, dosa tu adalah hitungan untuk berapa macam untuk dihukum, untuk sebagai amaran, sebagai ancaman. Bukan kepada Tuhan si sayang kita. Tuhan sayang kita sebab sayanglah
disediakan hukuman. Sebagaimana kita dengan anak kita. Mungkin anak kita buat salah, adakah kita biarkan dia, oh siapa kita buat salah, kita curi pensel ke apa kawan kat sekolah kan, kita ambil balik barang-barangnya ke apa ni, kita pergi bully kawan kat sekolah, kita pada siapa. Mesti kan siapa kan, mesti kita akan nasihat. Kalau buat lagi sekali macam tu, akan rotan, memang akan rotan kat rumah. Jadi contohlah tadilah, tapi kalau kita rotan hari tu, masuk mahkamah lagi, mak bapak alhamdulillah kita kembali dah dunia hari tu, nak mendidik anak sendiri pun memang kena ada batasnya. Tadi pun ajar rotan pun bukannya dengan kat tangan siapa, ada aja juga hebat dia Nabi kan, nak merotan pun ada kena merotan dengan kasih sayang, niatnya untuk mengajar, bukannya untuk sengaja untuk melepaskan kemarahan, bukan. Supaya kalau marah cik boleh merotan batu. Kita hanya merotan dengan kadar jangan tangan terbuka, kita nak tutup macam tu je, tutup, nampak dah. Tangannya rapat lah, ketiaknya rapat dengan tangan, ikut macam ni aja. Atau ikut pembacaan kami lah. Bukanlah sebagaimana kadang-kadang kita salah guna konsep merotan untuk di sekolah dengan kemarahan, dengan sampai merotan itu digunakan untuk mencucuk, na'udzubillah. Kita dengar kes-kes sebabnya sampai masuk mahkamah terus diharamkan. Jadi kerana Allah sepatutnya ditegur untuk cara merotan yang salah. Jadi kita dengar hal itu dengan kenaikan betapa yang dia itu si hormat dengan guru, malah tradisi keilmuannya pun dah jatuhnya dari segi nak memahami sesuatu. Nasiblah kami sebagai guru situ, siapa si mau buka mikrofon ke, si mau jawab soalan kami rotan je dah. Untuk semua besar-besar insyaAllah. Jadi kena Allah bukan macam ni lah. Jadi kita sebagai orang Islam, kami hanya mampu untuk berpesan-pesan dengan kebenaran. Berpesan kebenaran untuk sentiasa kita belajar. Untuk belajar tadi kita sedari, walaupun kita dah tahu sebenarnya apa maksud dosa dan pahala tu, tapi kadang-kadang bila kita terus belajar, kita menghayati ayat-ayat Al-Quran. Contohlah kita dengar ayat-ayat Al-Quran. Sini kami scroll bawah lagi, kita dah dengar semalam dosa. Oh sorry, belum masanya. Semalam masih mukadimah. Okay. Minta maaf sumber tu memang ada macam bunyi Indonesia sebab memang Indonesia asalnya. Kami ada cuba ubahnya dalam bahasa Melayu, tapi ada juga yang kami terlepas. Jadi kejahatan dosa itu ada perkara yang dilakukan semalam sampai sampai tenang tadi. Okay. Jadi kita ceritakan semalam, tak just recap balik apa yang kita belajar semalam. Bila kita buat pahala, buat benda yang baik yang Allah suruhkan, bila kita dah semayang, contoh kita dah semayang, maksudnya kita sip berhutang Allah ni, kita macam solat isyak tadi, kita sip semayang, kita semayang, kita sip semayang. Cerita halal dan haram tak? Ada kata scroll atas gila. Tenang. Ni perkataan tenang. Taknya. Pernah salah seorang datuk. Boleh baca sambil kami jelaskan. Okay. Baik. Untuk kita sampai situ lah pahala. Okay. Jadi bila kita sebutkan, kami dah lost juga. Bila baca benda tu, kami nak ingatkan balik semalam. Jadi kita dah faham bahawa pahala adalah ganjaran atas kebaikan yang kita lakukan. Jadi kami beri contoh semayang tadi kan. Semayang. Bila mana kita dah tunaikan solat, kita tanggungjawab kita malam tu kan. Untuk semayang isyak. Lepas tu siapa yang dah tahu tentang solat witir kan. Solat witir. Kami mungkin memang semayang tahajud di mana tu. Kami semayang witir. Kita ada semayang sunat lah. Dan sebelum tidur tadi, kita baca surah 30. Kita baca doa sebelum tidur. Kan? Kita setiap kali macam kita tambah amalan kita. Atau cukuplah kita solat isyak tadi kan. Cukuplah kita solat isyak. Buat yang wajib dulu. Kita buat yang wajib. Sebagai mu'alaf yang baru memulai Islam. Sepatutnya kalau dah lama kita lahir Islam, dah lama tu, kita sepatutnya tambah lagi ya. Tambah. Sebab dengan kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah kita akan rasa tenang. Kita tahu kan,
Sebab kerana apa? Nabi pun pesan mana bila mana terputus nyawa kita akan menyesal kelak. Si banyak berzikir, banyak sembahyang dan sebagainya. Jadi kita si akan tenang juga bila kita nak pergi dalam keadaan kita masih berhutang dengan Allah, hutang sembahyang, hutang apakah kita masih marah kepada orang kah dan sebagainya. Sebab sebelum tidur digalakkan kita untuk maafkan orang lain. Okey, jadi kerana tu bila kita buat sesuatu yang baik, kita diberikan pahala, dan bila pahala tu kita akan merasa tenang. Kalau kita tak rasa tenang, contohnya kita semayang tapi rasa berat, rasa niat, maksudnya belum tentulah pahala tu ada. Pahala cuba belajar untuk ikhlaskan diri. Sebab itulah bagi orang yang baru mula Islam, jangan rasa semayang ini susah. Rasalah seperti mana Allah telah bagi satu privilege bahasa Melayu, keistimewaan, satu kelebihan kepada kita. Bayangkan kalau kita nak jumpa YB senang tak? Susah kan nak jumpa YB? Belum tentu YB nak jumpa kita. Belum tentu. Jumpa Ketua Menteri senang sih. Lagilah susah kan? YB yang setempat kita susah nak jumpa. Lagi Ketua Menteri. Okeylah, supaya jumpa YB. Jumpa Ketua Kampung dulu lah. Senang tak sih? Senang. Bukan semua orang boleh jumpa Ketua Kampung. Ketua Kampung dia kenal. Sejauhnya cari nak jumpa kita kan. Jadi wallahualam sebabnya Ketua Kampung memang perlu friendly lah kan. Tapi kadang-kadang ada kes kita rumah pagar tertutup je macam ni lah. Nak kata phone call nang si jauh-jauh. Jadi kadang-kadang just beri contoh ada manusia macam ni nak ambil contoh manusia. Kita cerita pasal manusia dulu. Jadi kalau kita rasa Ketua Kampung susah nak jumpa, YD susah nak jumpa, apa nama tadi, Sarawak Ketua Menteri susah nak jumpa. Apa lagi jumpa Perdana Menteri? Apa lagi jumpa Queen of London, Queen of England, lagilah susah nak jumpa Tapi tok kita jumpa raja segala raja, Malikul apa? Astagfirullah, apa istilah dalam bahasa Arab? Sampai pendah lupa. Tapi Malik kita Malik Yaumiddin. Raja pada hari pembalasan. Kita jumpa Malik Yaumiddin, raja pada hari perhitungan tu, yang hari pembalasan tu. Tapi kita jumpa 5 kali sehari. Subhanallah, Allah bagi kelebihan jumpa 5 kali sehari. Betapa terbukanya Allah sayang kita, Allah tak ada. Tapi kita gunakan peluangnya. Gunakan peluang untuk jumpa Allah, ya, untuk minta ampun atas segala dosa kita, untuk berikan untuk terima segala amalan kita agar dapat pahala. Amalan sedikit kita tadi hadir majlis ilmu tu jelah. Hadir ilmu macam tu ada satu apa nama dia? Kami cek sekejap macam ada orang message. Terganggu kami tak nak message lah. Okey. Subhanallah. Okay. Kak Farida si join online. Kak Farida. Si join online. Kak Farida message kami. Okay. Apapun balik hilang kita kami ya. Jadi kena Allah kita kena fahami bahawa dunia tu sementara aja. Kita Allah sebut dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang hidup pasti akan merasai kematian. Allah sebut pasti mati ya, yang merasai kematian. Maksudnya memang akan matilah, kita akan merasai kematian sebab kematian yang satu yang menyakitkan. Bukan menyakitkan kepada kita saja, menyakitkan kepada orang sekeliling kita. Jadi sesuatu yang kehilangan yang akan berlaku. Dan kita bukan hilang nyawa saja, kita hilang peluang. Untuk tambah amal kita. Atau kita hilang peluang untuk bertaubat atas segala dosa. Nauzubillah. Sebenarnya kalau kita nak hidup tenang, belajar untuk ikhlaskan hati, tambahkan amal. Dah tahu kita si dekat dengan Tuhan kan, tambah amal. Sekurang-kurangnya, paling kurang sebagai seorang mualaf, orang tanya kami, apa perkara pertama perlu belajar? Jaga hubungan kita dengan Allah melalui sembahyang, solat 5 waktu. Sebab solat ya adalah tanda kejayaan. Solat sebab tu hayyalah solat. Masjid panggil kita untuk sembahyang. Marilah sembahyang 2 kali tempatnya. Marilah menuju kejayaan. Hayyalal falah. Tu maksud falah tu kejayaan. Marilah menuju kejayaan.
marilah menuju 2 kali je dipanggil dalam azan. Jadi insyaAllah itulah panggilan azan yang mana kita kena sahut. Kena sahut dengan kita tunaikan tanggungjawab kita. InsyaAllah kita akan tenang. Okay, yang pertama. Jadi kalau kita terus masuk kepada tajuk kita sebelum kita cukup masa lagi sekali. Dah 9.30, subhanallah. Okay. Alright. Mungkin jadi kena ada bahagian 3 juga. Kalau si habis tu sayang je kita si nangga semua ayat-ayat Allah pahala dan dosa mengikut Al-Quran. Di brosur sendiri pun bila first time nak mengajar tentang pahala dosa tu, kita sendiri pun pernah menghayati sebab Al-Quran dia turun bukannya cerita bab surah bab 1 Al-Baqarah tadi cerita pasal pahala dosa daripada awal sampai ujung. Bukan macam ni yang bukan macam buku teks yang dalam banyak ayat diceritakan tentang kisah Nabi Musa, ada zikir tentang pengampunan dosa, dan cerita benda lain banyak. Tapi walaupun yang cerita lain dia ada saling berkaitan. Itu hanya Allah ada hebat kerana setiap manusia dapat pula macam tu. Dalam banyak ayat lain kita kontekskan, kita dapat dikait-kait dan sebagainya. Sebab kita katakan dan orang yang mengkaji tentang Al-Quran bukan orang Islam saja, orang yang kaji Al-Quran mustahil Al-Quran tu ditulis oleh manusia. Bayangkan ada 1000 fakta Al-Quran 1400 tahun dulu dah ditulis dalam Al-Quran. Macam ni kejadian hujan, macam ni kejadian bayi, macam ni kejadian gunung ganang, macam ni laut kita ada pemisah yang tidak kelihatan barrier antara laut masin dan laut jadi malah ada sungai di dalam laut. Macam ni Nabi Muhammad boleh tahu ada sungai di dalam laut kan. Jadi ada penyuk pakai untuk pergi ke Australia dan cerita Finding Nemo adanya sungai di dalam laut sungai di dalam laut. Macam ni boleh diceritakan dalam Al-Quran 1400 tahun, 1400 fakta, 1000 lebih fakta tu tentang bulan bintang semua diceritakan. Mustahil datang daripada manusia. Ia baru fakta sains dari segi bahasanya, dari segi penceritaannya. Bayangkan buku yang ditulis 23 tahun bukannya turun daripada surah Al-Fatihah, bukannya turun daripada ujungnya surah Nas, bukan. Diturunkan selebis lahir dicantum. Faham? Saling melengkapi tanpa sebarang kesilapan. InsyaAllah tangga balik rakaman keaslian Al-Quran yang mana kita tengok mustahil Nabi Muhammad sebagai seorang manusia dapat menulis Al-Quran. Melainkan Quran itu betul-betul wahyu yang datang daripada Tuhan, dan Nabi Muhammad itu seorang yang tak pandai membaca, tak pandai menulis, kan? tak pernah sekolah formal, dia dapat mengarang Al-Quran macam Al-Quran tadi, buku Al-Quran, wahyu Quran tadi ya. Jadi subhanallah. Subhanallah, kita nak belajar untuk yakin, belajar untuk kenal Al-Quran kita baca lah. Jadi biar kita nanda pahala dan dosa tu, subhanallah, pahala dosa tu dikumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang pahala dan dosa. Kita dapat nanda dalam seluruh Al-Quran 600 buku surat ya. Kita dapat cari nanda sikit-sikit. Jadi sayanglah kalau dalam kalau 27 ayat tu cukup untuk cover tentang pahala dosa, kita akan sambung lagi insyaAllah, sebab topik yang sangat menarik dan pastinya setiap ayat yang Allah sebutkan kepada kita yang akan dapat mendatangkan kebaikan kepada kita insyaAllah. Ada soalan ya? Setakat tu? Okay. Jadi kita nak takrif dosa. Oops. Terlalu cepat tu. Saya dapat lagi tadi komputer rosak. So Jeffrey ada soalan? Okey, tadi dah ke atas silap. Okey. Kalau kita buat pahala, kita rasa apa? Kena betulkan ejaan Rasulullah manusia bila kita manusia yang typo Rasulullah ya Rasulullah. Ya Rasulullah lantas bila bersabda tanya kepada hatimu, sebenarnya kebaikan itu ada perkara yang bila kita lakukan kita rasa tenang. Ya, bila kita rasa tenang melakukan sesuatu, maka insyaAllah pahala akan datang samanya. Bila kita betul-betul ikhlas, bila kita betul-betul ikhlas derma kat masjid, derma kat masjid, kita rasa tenang, maka adalah pahala yang sini. Bila kita tadi derma dengan niat orang sebelah aku tu derma sini je.
Aku tengok kau kan RM5. Contohnya ada macam ya, ada rasa macam ya, bukan yang rasa tenang, rasa riak. Rasa riak, something wrong lah. Tak ada pahala yang datang daripada derma. Walaupun yang tadi RM5 lebih daripada RM1 tadi. Nauzubillah. Kita minta jauh daripada ada perasaan untuk samalah untuk JP tadi ada tanya sahabat kita saudara Adam kita tadi pergi masjid Saidina Abu Bakar di Senadin. Dari jauh kalau ikutkan Tuan Adam kita, saudara Adam kita ada di yang duduk kat Kampung Riau, kat area airport lah, boleh pergi ke Senadin di Masjid Senadin, subhanallah. Jadi yang ada tadi takut rasa riak, tapi kalau pun takut riak jangan hantar gambar. Tapi mungkin niatnya adalah untuk perkenalkan masjid Masjid Saidina Abu Bakar dekat Senadin tadi. Ini area perumahan Jadi dah renovasi dah makin besar lah kita. Alhamdulillah. Masjid yang asalnya masjid terbesar lah yang ada kat Senadin. Masjid terbesar yang ada kat Senadin. InsyaAllah banyak majlis ilmu sampai kat area Senadin. Jangan pernah melawat Masjid Saidina Abu Bakar. InsyaAllah siapa yang mau amali solat lepas kita kat masjid ini, kita boleh melawat Masjid Saidina Abu Bakar untuk dapatlah amali solat kat Senadin. Kelab Mustafa di Jeddah, kita guna masjid Jeddah Pasal 5 lah. Saya dapat dengan 5 dan buat dekat masjid Ustaz Syarul kita, Masjid Darul Iman. Jadi setiap kawasan alhamdulillah di Bandar Negeri kecuali Vista Perdana, kat Vista kita sama nasib dengan kami lah. Kat Vista Perdana, Sedar Surau atau masjid yang dekat. Yang paling dekat adalah ITBN. Jadi kan Allah belajar untuk kenali masjid masing-masing kat tempat masing-masing. InsyaAllah siapa mau ada biro ma'alaf, ada kelas-kelas, ada kelas-kelas dekat masjid berdekatan kita, PM kami. Tapi mun dapat ada maklumat lah, mun ada maklumat, siapa lagi mu'alaf lain, sekurang 5 orang ke 10 orang, dapatlah kita kecil lah, seorang guru yang datang ke masjid mengajar seorang je, 2 orang je, 3 orang je dapat macam ada 5 orang ke 10 orang, insyaAllah ya tugas kami untuk aturkan supaya wujud kelas-kelas tu. Jadi insyaAllah kita harapkan 28 kelas. Okey, ada soalan. Bunyi ada kita dengar di area Vista atau dari masjid ni Ustaz. Okey. Siapa tahu Masjid Al-Jawahir dekat dalam ITBN, Institut Kemahiran Belia Negara, ITBN yang on the way pergi ke Matidan dia kena U-turn, pergi ada ITBN tu pergi ayam azan daripada ITBN. Okay. ITBN. Betul. Ada di tulis dia. ITBN kah? Yes, ITBN. Nama masjidnya apa? Masjid Al-Jawahir. Maka maksud Al-Jawahir, Jawahir maksudnya mutiara. Berusaha sendiri pun saya tahu bahasa Arab sebenarnya. Tapi bila kita pergi masjid dia, nama masjid tu Jawahir. Kita cari mutiara namanya. Okay, subhanallah. Jadi kita kena ada hubungan dengan masjid tu kena dekatlah di hati kita. Sebab benda pertama yang bila Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, benda pertama yang menyatukan umat Islam. Menyatukan bukan umat Islam je, seluruh umat. Sebab masjid tu sebenarnya bukan tempat sembahyang saja, tapi itu pusat komuniti. Tempat komuniti untuk segala aktiviti. Sekiranya Islam atau bukan Islam. Nak minta bantuan ke, nak meraihkan sesuatu ke apa kan, kahwin ke dan sebagainya, digalakkan guna masjid. Tapi bukanlah dalam dewan sembahyang. Digunakan area masjid lah, kawasan masjid. Subhanallah. Sebab kita naga di Mekah Al-Mukarramah. Mekah yang mulia, Mukarramah yang apa maksud Mukarramah? Okey, kita sama-sama cakap apa maksud Mukarramah. Kalau Munawwarah yang bercahaya, Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Madinah Al-Munawwarah yang makam Nabi, tempat tinggal Nabi berhijrah. Tapi Mekah Al-Mukarramah, kalau kita tengok kelilingnya, kalau Mekah tu tempat yang ada Kaabah kan, selalu pusing. Kalau orang pusing tawaf, ke pusing arah jam, ke pusing lawan jam. Sebab kita tengok sistem alam semesta tu, bumi pun putar, dalam Rubi tu semua putar dengan arah lawan jam. Okay, arah lawan jam. Jadi kerana Allah, kita tengok Mekah Al-Mukarramah, kelilingnya ada hotel, ada kedai dan sebagainya. Jadi sebabnya kita nampak tempat yang dekat, kalau suasana patutnya ada dekat kita kat Malaysia atau di mana-mana di dunia. Ini sepatutnya kita contohi apa yang berlaku kat Mekah dan Madinah. Bila masa waktu azan ada, bila berkumandang azan,
kita berhenti daripada segala urusan dunia kita selesaikan tanggungjawab kita. Bagi yang lelaki terus berjalan pergi ke masjid, sebab kita selagi mana kita dapat dengar azan sebenarnya, dengan azan kita boleh berjalan ke masjid. Kalau orang dolok-dolok kan, dia buka mikrofon. Jadi kalau bunyi azan ya, sudah sekuat macam itu kan. Untuk guna mikrofon, speaker kan besar kan. Kita memang jauh kan, bisa dapat dengar kan. Jadi subhanallah. Tapi kita walaupun jauh, tapi ya hanya alasan kita berjalan kaki lah tadi. Dia dapat jalan kaki ke masjid, tapi kita masih boleh memandu. Subhanallah. Okay. Sebaiknya sembahyang di masjid lah, bagi yang laki-laki terutamanya. Bila laki-laki tu sebenarnya suami-suami kita atau kita sendiri lah, kita berdiri dekat dalam masjid, insyaAllah isteri-isteri kat rumah boleh tenanglah hatinya. Pergi masjid bukannya pergi jumpa perempuan, bukannya pergi berjudi, bukannya pergi buat benda yang si bagus kan. Pergi masjid pastinya dengan majlis ilmu kan, ingat Allah kan, insyaAllah jadi benda yang baik. Tapi itulah kadang-kadang dicemari juga. Kadang-kadang dicemari bila mana ke masjid ada tempat untuk mengumpat yang lebih teruk memfitnah. Itu jadi lebih teruk lah. Nasib mualah kita tak jadi bentuk sebar kita. Popek kan. Saya datang masjid, janganlah banyak bercakap kan. Jangan banyak bercakap di sini. Kalau bercakap luar masjid, jangan dalam ruang sembahyang itu. Nauzubillah. Jadi Allah benarkan benda yang berlaku, benarkan benda yang betul lah. Benda betul yang sepatutnya tidak berlaku dalam masjid kita. Okey. Jadi lalu kita agak dosa tadi ya. Sebenarnya dosa balasan buruk adalah hasil daripada perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi kita tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan sebenarnya untuk kebaikan kita. Kalau dia larang untuk kebaikan kita juga. Jadi kalau Allah sama bila kita melanggar, kita sengaja merosakkan diri. Kita sengaja melanggar perintah Allah dan merosakkan diri. Merosakkan diri kira dari segi makan yang haram tadi, kita menjadikan badan kita tidak sihat, atau kita melanggar perintah Allah, buat benda yang dilarang, membunuh atau berzina dan sebagainya, mengumpat, fitnah, kita akan memudaratkan diri kita sendiri. Bila fitnah, akibatnya kalau kita tegakkan hukuman Islam, kita fitnah orang berzina dan sebagainya. Contohnya lah, tiba seorang perempuan memfitnah sedangkan kita saksikannya dan tidak dapat dibuktikan, maka orang yang fitnah akan dihukum juga. Jadi balasannya akan kembali kepada kita. Dan bukannya di dunia aja sepatutnya dibalas, tapi juga di akhirat. Cuma kita sedih hari tu. Kadang-kadang orang fitnah kita sedang diambil apa macam ni. Sebab kita menegakkan. Pemerintah kita mesti menegakkan. Tapi memang sampai sebar fake news berapa zaman? Sampai sebar fake news. Fake news yang fitnah lah kan. Sampai sebar fake news akan sampai berapa sekian. Ini dia usaha kita untuk pencegahan fitnah. Jadi Islam pun sebenarnya ia nilai Islam. Kita boleh sebarkan fitnah tanpa consequences, tanpa akibat. Jadi subhanallah. Sebab fitnah tu boleh menyebabkan bisnes tinggi. Fitnah tu boleh menyebabkan meluas seseorang, tercela, boleh rosak, terus down, tiba-tiba yang bunuh diri tadi. Nauzubillah. Kita takutlah macam ni. Jadi bahayanya fitnah tadi. Tapi walaupun selain daripada fitnah, ada mengumpat tadi benda yang betul. Kita cerita benda yang betul. Kita cerita pasal gibah tu dalam bahasa Arab disebut gibah. Gibah tadi walaupun betul benda ya, tapi kita sebarkan oleh aib orang lah kita mana. Kelak apa yang berlaku, kelak orang lain pun akan cerita keaiban kita. Itu IC bagusnya. Kita tengok rantaian tu dari hasad tu tadi berlarutan. Subhanallah. Islam datang untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi jangan kita ceritalah bukan memang macam siapa-siapa yang tahu lah kekurangan pada diri ini kan. Supaya cerita-cerita dengan orang lain, insyaAllah. Kami pun bila kita orang cerita kami, insyaAllah kami pun akan sebar-sebar kepada sesiapa. Kepada telinga yang mendengar, insyaAllah. Jadi kerana Allah, kita faham kat situ bila balasan dosa akan dilipat gandakan. Macam kalau lah pahala tadi kalau pahala tadi dilipat gandakan kan, seperti satu benih kalau kita tengok sebelah, nanti keluar 7 lagi bijirin. 7 bijirin, setiap bijirin ada 100 lagi benih dalamnya. Subhanallah, Allah ganda-gandakan kan kelebihan orang dapat pahala tu tadi kan. Jadi sama juga untuk dosa. Dia kata kita ajar orang berbuat jahat, orang yang berbuat jahat, kita pun akan dapat rantaian daripada dosa. Jadi bahaya, sebab bahaya.
kita jadi pemula untuk sebarkan fitnah. Jadi kami clearkan nama kami ya. Kami mendapat maklumat tentang khusus di Sadara Baru lah, di pejabat agama memang dijadualkan pada 16 bulan. Nanti mungkin dari segi pelaksanaan pengenalan tadi ada perubahan tarikh ya. Allah sepatutnya maklumkan sajalah apabila perubahan tarikh, sebab sepatutnya memang diadakan khusus. Nah, kami sebenarnya nak membantu, niat kami nak membantu mualaf-mualaf kita yang si dapat online kini tu, yang si dapat online sebab lagi bagus data dan sebagainya, atau memang si masuk lah kalau bila belajar online tadi ya, si malah nyamuk semuka. Jadi adalah peluang untuk semuka yang diajukan oleh pejabat agama Islam. Jadi kalau insyaAllah kami ada tanya Ustazah, jadi kalau ada tarikh baru, maklum ada kami perlu disebarkan, kami sebarkan. Mesti kami just tunggu pejabat agama tu bagi telefon ada khusus insyaAllah. Tapi memang terhad lah 20 orang je selalunya. Tempat kat pejabat kecil 20, kecil besar. Alright. Jadi ada bajet je lah, bajet yang terhad. Ya, sebabnya susah juga. Okay. Alright. Okay. Balasan itu diterima di dunia dan akhirat. Jadi sama je konsepnya. Bila kita buat pahala jadi bukan saja dibalas di akhirat, tapi di dunia lagi dapat. Untuk kadang-kadang banyak ustaz-ustaz atau banyak ustazah atau banyak orang Islam sendiri pun sebutkan bahawa bila kita buat pahala kat akhirat kelak baru dapat balasannya, bukan kat dunia. Sebenarnya kat dunia lagi kita dapat manfaat. Contohnya, kalau kita berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita rasa manfaatnya kat akhirat aja kah? Mesti manfaatnya kat dunia lagi. Bila kita kat dunia, kita dah berlatih kita untuk sentiasa ingat Tuhan, zikir tadi untuk ingat Tuhan, yang akan mencegah diri kita daripada buat benda yang tidak baik yang lain-lain yang akan datang. Subhanallah. Jadi yang melatih diri kita untuk tahu bahawa sini kedudukan Allah tak maha mendengar, maha melihat. Kita akan dapat rasa ihsan Allah. Ihsan Allah tu ihsan, bukan nyawang ihsan. Bukan nyawang ihsan. Ihsan tu bermaksud kita merasa Tuhan tengah nanggar kita, bukan menggunakan mata, tapi sentiasa nanggar kita. Dan Tuhan sentiasa mendengar kita doa, mendengar kita. Jadi Allah sentiasa lihat kita. Jadi maksud ihsan tadi, bila kita semayanglah seperti kamu melihat Allah. Tapi kalau kita si dapat nak melihat Allah, memang si dapat melihat Allah. Rasanya si dapat manusia yang dapat melihat Allah. Kita rasalah seperti Allah tengah melihat kita. Bayangkan kita nanggar, bila aku tak tengah nanggar aku semayang. Jangan main-main dia semayang. Slow je semayang. Alhamdulillah. Macam pernah je dah. Jadi kenapa kita nak sejuk isteri, anak-anak kita untuk sama-sama semayang. Jadi pada kontrol lah. Pada baca, pada kuat sikit tadi. Alhamdulillah. Bukan niat untuk ria atau nak menunjuk-nunjuk, tapi sebenarnya untuk mengajar. Subhanallah. Jadi kita nak kasih tu sama konsep dengan pahala tadi akan dibalas. Kalau pahala yang sedikit kita buat, Allah akan lipat-lipat gandakan selama dosa. Kalau kita biarkan, kita sik bertaubat dosa, start daripada dosa kecil. Dosa mata contohnya, dosa mata kita lihat dengan sik patut kita lihat, kan, aurat wanita dan sebagainya, akan lanjutan kepada benda yang lebih besar. Kita bayar diri lah apa yang lebih besar, kan. Start daripada scroll tidak dengan Facebook, kan, kacak untuk dia. Baik, akan lanjut kepada message orang tu. Akan lanjut kepada jom jumpa. Padahal tadi kita ada isteri, padahal kita ada suami. Contohlah untuk bagi contoh. Ya, kita kena belajar untuk jaga batas-batas diri kita. Kita ada hubungan itilat, jadi kita nak faham lah. InsyaAllah. Supaya kami risau je sebenarnya. Bila ada yang muslimah terutama mesej kami tengah-tengah pagi buta, mesej kami tengah awal-awal subuh contohnya, kan. Jadi agak sesuai untuk mesej kami waktu ya. Kalau siang waktu bekerja, insyaAllah saya tak masalah. Tapi kalau takut terlupa dan sebagainya, kami cuma buat satu kondisi lah. Macam lepas kelas contoh, memang kami akan tutup telefon. Bukan tutup telefon lah, kami si nanggar telefon. Bukan tutup telefon lah, kami si nanggar telefon lagi. Jadi memang pagi-pagi pun kami nanggar lepas
subuh lah insyaAllah. Jadi kita nak belajar untuk membataskan diri kita. Bila masa kita dah nak pergi bukan pergi selamanya. Kita pergi tidur tadi yang mana kita si tahu bangun tidur. Artinya kita bukan yang masih sibuk dengan telefon dah main sampai sudah tidur. Nauzubillah. Kami bukan dah. Kami si benar pula. Kami pun ada macam ni kan. Selalu macam ni. Untuk peringatan kepada diri tak. Selalu juga bahwa kan rugi kita. Ada kata kita sip bangun-bangun tadi. Last kali kita tu main telefon. Nauzubillah. Jadi kena belajar untuk disiplinkan diri. Disiplinkan diri untuk bataskan. Sebab telefon tu memang boleh melalaikan. Boleh melalaikan kita. Orang nak cek siapa like ataupun posting dia kah. Siapa yang message aku tu kah. Jadi kena belajar ada stop. Ada titik stop untuk malam. Dan pagi bila kita bangun semua benda pertama sepatutnya kita ingat Allah. Kita dapat bersyukur pada Allah. Dan kita cuba banyakkan zikir pagi-pagi awal tu kan. Sebab kelak bila waktu siang, waktu hari biasa, kita akan sibuk dengan dunia. Jadi bila kan masa kita dengan Allah, sama ada malam, kita bangun semula malam lah, tahajud dan sebagainya. Malam sepatutnya masa untuk Allahumma salli wa minta maaf. Banyak minum balik kali. Pada senawai lah. Okay. Ini aja lah maksud kami yang kami nak sampaikan insyaAllah. Jadi kejahatan dan dosa itu ada perkara yang dilakukan maka jiwa dan hati kita rasa tenang. Okay. Bisa kebaikan adalah peribadi yang terpuji, dosa adalah perbuatan terpuji yang dilakukan Anda akan merasa tercela dan tidak mahu diketahui orang lain. Jadi subhanallah, kalau kebaikan kita siap ada masalah kan, orang tahu kebaikan kita. Tapi kalau dosa, kalau benda yang buruk kita lakukan, orang kita tertangkap menipu, tertangkap buat dosa besar, lagi lah kita malu kalau orang tahu kan, malu orang tahu. Jadi sebenarnya perkara dosa dan maksiat tidak boleh dipandang ringan kerana setiap perbuatan yang kita lakukan kecil atau besar pasti akan diketahui Allah dan mendapat balasan darinya di dunia atau di akhirat. Nampak? Di dunia atau akhirat. Jadi kat situ kita nak faham bahawa jangan pandang ringan. Walaupun jangan lupa nak explain. Kita terus explain tentang dosa besar, dosa kecil. Pahala yang besar, pahala besar jangan aku sebut pahala besar, pahala kecil. Tapi dosa tadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa yang kita tahu pahala tu mungkin jangan nak dengar sebab memang dia raikan lah. Semua pahala kita raikan kan. Tapi dosa besar tu sini, dosa besar tu kita perlu elakkan. Dosa membunuh, dosa berzina, dosa tuduh orang berzina, tuduh perempuan berzina, dosa fitnah, fitnah. Dosa apa lagi dosa besar? Allah Akbar. Dosa syirik. Paling banyak dosa paling besar. Apa dosa paling besar? Apa dosa paling besar yang kita boleh lakukan? Kami dah terbocor lah jawapan tadi. Siapa tahu situ? Dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yang kita boleh lakukan apa? Ya Allah akan ampunkan selamanya. Dosa syirik. Syirik. Alhamdulillah. Siapa jawab ni? Beri hadiah. Okey, alhamdulillah. Ilah pun sama aja. Okey, Kak Ilah pun sama. Syirik. Okey. Alhamdulillah syirik. Dosa syirik tak Tuhan siapa ampunkan. Sebab ya syukur kita dah jadi seorang muslim. Kita mengaku bahawa siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Jadi tapi janganlah kita mulut kita pandai kelakar. Tuhan ada. Mulut kita pandai kelakar. Kena Tuhan tu si adil dengan aku. Kita pada Tuhan si adil lah. Syirik juga pada Tuhan si adil. Kita pada Tuhan tu jahat. Tuhan tu jahat. Itu salah juga. Satu kesalahan kan. Jadi boleh kita melemahkan Tuhan, sinonimkan Tuhan dengan kejahatan atau mengadakan Tuhan selain Tuhan. Tuhan yang mencipta lain, Tuhan yang menghapus lain, Tuhan yang yang penyayang tadi lain. Sedangkan Islam itu semua Allah, Ar-Rahman dan Allah, Ar-Rahim dan Allah, Ar-Rafur. Ar-Rafur itu maksudnya yang Maha Pengampun yang Allah. Jadi yang menghukum pun Allah, semua yang Allah. Jadi semuanya Allah yang layak selayaknya. Subhanallah. Okey, lambat masuk kelas. Yalah, kami dah sebut nama kita tadi kak. Sebut nama kita mesti sampai awal tadi kau rasa. Kami terus cek apa sistem ini kan banyak soalan jumpa Kak Farida. Okey, kelak kami jawab soalan yang kita mesti sekali ya insya-Allah. Jadi Kak siapa tu? Syabina. Bila sudah ambil wuduk, bila terkentut, apa tu?
Ya, kami buka WhatsApp pula. Ni mesej Telegram. Bila sudah ambil wuduk, ada soalan daripada Kak Nur Syabina kita. Nur Syabina kita dekat Semenanjung ke Kampung Mai dia. Kak Tudan, sorry. Kak Tudan Kak Tudan ni tu. Bila sudah ambil wuduk, bila terkentut, batalkah solat? Batal lah. Astagfirullah. Kak Syabina, saya tahu jawapan tu tak Kak Syabina. Bila mana untuk kita mazhab Syafi'i untuk bukan kita pukul atas semua mazhab bagi Syafi'i kita khawatir kita datang dengan kita keluar Allah alam ada bau kan, bau ya kan, bukan bau yang nyaman kan, bau yang sinonim dengan najis lah tadi sinonim dengan najis kan. Jadi saya lah bermaksud kentut yang si berbau tadi si ramai yang wuduk mesti kentut yang berbau je ambil wuduk sampai si mana saya Imam Syafi'i kadang untuk berwaspada sebaiknya, bukan sebaiknya, memang dikatakan batal dan kita jadi puas-puas sama ada wuduk kita masih ada atau tidak, sebab bila ada najis pasti batal kita wuduk. Tapi bukan kami boleh hujah ya tadi mungkin kita first time dengar juga kan, kami untuk guna rasional kami sendiri kami mesti tahu apa ada sandaran yang hujah yang digunakan Imam Syafi'i yang mengatakan bila kentut batal air sembahyang, perlu ambil semula. Bukannya kentut saja, bila kita tertidur memang berdengkur dan mesti tahu apa yang berlaku waktu kita tidur dengan tidur yang terkentut keluar kemih apa dan sebagainya kan, mesti tahu, maka perlu ambil wuduk semula. Sama je mau tidur kat masjid, tidur sekejap terlelap sikit lah ya, sekejap aja kan, tapi pun dah dekat mesti nak berdengkur kan, sedap mesti ambil wuduk semula, jangan ambil wuduk semula. Jadi mesti ambil wuduk mesti ambil wuduk semula kalau terkentut tadi lainlah kita tadi kentut lepas sembahyang kalau bisa lah Assalamualaikum warahmatullahi supaya ambil wuduk dia dah habis sembahyang kan. Jadi kalau sebelum sembahyang tadi tapi kita tanya tu batalkah solat? Tengah sembahyang batal lah. Tengah sembahyang memang batal. Sebelum sembahyang atau selepas tengah sembahyang memang batal. Selepas sembahyang saya dah kaitan. Kalau lepas sembahyang, kalau kita terkejut selepas sembahyang, saya dah kaitan lah, sebab yang perlu duduk sewaktu semasa kita solat tadi. Dan kalau sebelumnya tadi kita dah kentut sebelum sembahyang, maksudnya kita masuk sembahyang tanpa wuduk lah. Boleh lah, mesti dalam keadaan berwuduk, ada air sembahyang tadi. Okay? Air sembahyang tu sesuatu yang mensucikan, kita kena faham air tu benda yang menyucikan, bukan je bila kita kotor kan kita cuci dengan air, bukan sebarang air je boleh. Mungkin tu boleh pakai air Milo untuk ambil wuduk, boleh boleh. Kita nak guna air yang mutlak yang belum jadi digunakan. Air Milo dah kira air mustaqmal, air yang dah dibaca dah sebenarnya dah digunakan. Even air yang nampak bersih pun kita pakai kan. Kita pakai untuk cuci tangan kita tadi. Air yang masuk balik dalam baju contohnya. Air ambil guna gayung, guna baju cuci kaki. Ada air yang digunakan boleh pakai. Bila air wuduk kita tadi jatuh dalam tu air tangan kita tadi kotor. Si nampak virus COVID kat tangan kita dan sebagainya. Air masuk dalam baju. Kan air dah tercemar. Air tercemar cuci lagi pakai kaki. Jadi memang boleh lah. Betapa detailnya Islam, hebat Islam. Jadi kita kena betul-betul jagalah wuduk kita. Sebab wuduk adalah kunci wuduk. Wuduk tu siapa yang baru join kelas kita, air sembahyang tapi istilah tu kita tahu kami just maklumkan. Wuduk adalah kunci sembahyang. Tanpa kunci si boleh sembahyang. Si dapat buka pintu sembahyang. Kalau nak masuk syurga si sembahyang, si sembahyang si dapat buka pintu syurga. Sebab nak masuk syurga mesti ya, subhanallah. Okay, ada soalan lagi? Banyak soalan fiqah. Tuan Jeffrey, kita nak tanya soalan apa? Macam kami nampak soalan Tuan Jeffrey dia hilangkah? Salah type kami. Salah type. Sikit subhanallah. Si sempat baca kan.
Okay. Jadi kerana Allah, ya, pukul 10 dah habis. Okay, subhanallah, akan minta maaf banyak-banyak. Sedang masa Bapak Gaya memang kita bersambung bahagian 3 lagi. Sebab banyak lagi ayat-ayat. Kami pun simak rushing. Kami rasa kita jangan jadi macam sekolah lah. Kita jangan jadi macam sekolah. Kami pun terasa seolah-olah kami mesti habiskan tajuk untuk dalam satu percubaan, 2 percubaan, 3 percubaan. Jadi bila tajuk yang tak ada, so kadang-kadang silap hidayah center juga lah. Silapan orang yang buat modul tu Untuk mualaf sepatutnya ringkas. Kami dah highlight untuk lah dalam dekat kucing tu 4 hari ya. Daripada Jumaat, Khamis kami datang ya. Kami datang Khamis lah ke nak? Khamis yang belum start. Jumaat, Sabtu, esok lah. Hari tu Ahad. 3 hari tu lah. Jadi bila kita bincang-bincang kat dia kata kami beri pandangan lah bila kami dah 44 kelas kan, bila di mana kita mengajar tu macam terlalu advance untuk mualaf. Mungkin ada yang setuju lah, terlalu advance. Betul sih? Ada yang setuju? Okay, blank. Okay, ada orang tanya soalan fiqh lagi. Blank waktu solat. Soalan macam tu sebenarnya kami boleh jawab kemudian lah. Kita cerita pasal pahala dosa sebagainya tanya. Pahala dan dosa kan. Jadi, kalau blank tengah solat, okey, tu dia ditanya lah Ustaz lah bukan. Subhanallah. Kami bukan Ustaz Azhar Idrus. Kata, tu kami jawab ikut kemampuan yang kami faham. Tapi kalau ada penjelasan yang lebih baik, kalau kami share kemudian, insyaAllah ada Ustaz-Ustaz yang lebih hebat atau ada memang fatwa yang lebih. Okay, kalau kita blank tengah solat, kena mula balik tak Ustaz? Atau salah kira rakaat? Okey, subhanallah. Jadi, Saudari Kasara, Sarah, sebenarnya ada rusuh solat. Jadi, pertama sekali sebagai mualaf, belajar dulu solat. Macam ni solat kan? Ada beberapa waktu dah solat. Tapi bila ada berlaku kesilapan, kita kena tahu bila kita perlu ulang atau kita perlu, ada keadaannya kita memang perlu ulang daripada mula. Ada keadaannya perlu ulang. Contohnya kalau yang ditanya kita tadi, salah kira rakaat. Contohnya, kalau kita sedar sebelum kita bagi salam. Kalau kita sebelum sedar belum bagi salam, maksudnya kita dah duduk semayang Zuhur atau semayang Isyak tadilah semayang Isyak 4 rakaat kan, 4 rakaat 4 set. Bagi siapa mualaf yang baru macam Kak Ila, Sister Aisyah kita nama Islamnya, Sister Aisyah ya, semayang malam tadi ada 4 rakaat. Kalau kami tu tengah cerita lah, kami tengah travelling musafir tu lain cerita. Semayang 4 rakaat jadi 2 rakaat yang lain cerita. So, ada rusah dan semayang kan. Jadi kalau kita tadi semayang 4 rakaat, tapi kita duduk tahiyat akhir ya, kita bawa 3 rakaat. Kita 3 rakaat, tapi kita sedar sebelum kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah baca habis dah tahiyat. Tapi pasti kita fikir, tu baru 3 tu. Kalau kita sedar waktu sebelum bagi salam, berdiri terus sambung rakaat keempat. Maksudnya terus baca tahiyat lagi sekali, tapi sebelum bagi salam, sujud sahwi kita sebutkan. Ada bacaannya, boleh buka dalam kalau si tahu subhanallah. Cukuplah dengan subhanallah, bangun semula, bagi salam. Assalamualaikum. Maksudnya ada benda lah, ada cara untuk recover. Pendek cerita lah, Encik dapat kita ambil jelaskan tadi, kita nak Encik tangkap. Ada cara untuk recover kalau kita sedar sebelum salam. Tapi kalau kita tadi 3 rakaat, kita dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa baru kita sedar, tadi macam 3 aja. Ya kena start semula. Dan dari awal. Buat 4 rakaat. Boleh faham? InsyaAllah. Jadi budaya sebenarnya sesuatu yang kena naga keadaan. Islam tu semua kan ada. Bukannya tadi terlalu rigid. Macam setiap kali kita lupa, mesti ulang. Setiap kali lupa, ulang. Sedar macamnya. Jadi termasuklah. Contohnya tadi, kita lupa nak duduk tahiyat awal. Bila setiap 2 rakaat, sorry sila kalau belum pada semayang, kita insyaAllah. Tapi sebenarnya ada buat amali solat kat Masjid Miri hari Rabu minggu tu. Minggu depan lah, hari tak rehat lah. Esok start minggu depan lah. Rabu depan tu, insyaAllah kami akan buat amali. Jadi siapa yang nak belajar pergerakan solat dan apa 2 bacaan yang perlu dihafal, insyaAllah kami akan tunjukkan dalam dan kita akan amali terus ikut semayang asal berjemaah dekat Masjid Miri sebelah Mega Hotel, insyaAllah. Jadi kata Allah, siapa nak ambil peluang yang
muslimah lah terutamanya. Sebab senarai nama semua perempuan. Kami memang dah ada seorang lah yang kami bukan ni dah. Kami sasarkan. Kak Fika ada sip bersama kita malam tu. Kak Fika ada tadi. Awal tadi ada. Mungkin dah keluar Kak Fika. Ada, masih ada Kak Fika kita. InsyaAllah Kak Fika kita dah insyaAllah selalu solat dengan kita. Selalu solat kan. Selalu solat di masjid lah. Selalu pergi ke masjid Miri kan. Selalu ke masjid Miri. Jadi insyaAllah mungkin kita dapat tolong Nanda. Kami sih dapat tolong Nanda. Nanda kita orang betul sih cara rukuk. Betul sih cara sujud kita. Kami nak jadi orang sebagai muslimah kan. Jadi kami akan minta Kak Fika untuk tunjuk. Tapi kami boleh tunjukkan. Ke depan kami akan tunjukkan cara-cara untuk rukuk dan sujud yang sebetulnya. Ada duduk iftirashi, duduk tawarruk. Beza untuk tahiyat awal dan tahiyat akhir kami akan tunjukkan. Kelak kami akan kongsikan insyaAllah. Siapa yang tu kelas adalah percuma. Percuma. Siapa yang nak infaklah kepada masjid, infaklah kepada Hidayah Center terus. InsyaAllah kita akan gunakan sebaik-baiknya dana yang disedekahkan tadi insyaAllah. Okay. Jadi Allah rasanya setakat dia ajak siapa kita teruskan tu. Ke nak habiskan sampai habis 41 tadi. Okay. Betul lah kita ambil kesimpulan lah. Okay. Jadi subhanallah daripada penjelasan yang ringkas buat malam tu pahala tadi macam ni, dosa tadi macam ni, pahala akan mendatangkan ketenangan, dosa akan mendatangkan ketidakjeraman, lawanlah pada aman tadi kan. Ketidaktenangan kita selagi kita si bertaubat, selagi kita si minta ampun Allah, kita akan rasa si tenang. Kita tenang. Kita tahu benda yang salah kan, benda yang salah. Jadi jangan kita lakukan, minta ampun Allah, semoga Allah si hukum kita ke akhirat je lah. Biarlah Allah balas kita kat dunia. Ya, saya kadang-kadang disebutkan, selalu disebutkan. Bila datang kita sakit, kita demam dan sebagainya. Sebenarnya demam yang kediri, kita sakit yang kediri, sekira sakit yang serius kan atau sakit ringan ya. Sakit ringan saja, demam saja, contoh pening balak dan sebagainya. Dia adalah kafarah dosa. Apa yang dimaksudkan kafarah dosa? Macam tasbih kafarah tadi kan. Kita baca selepas kita habis majlis ilmu, kita baca tasbih kafarah. Kita bertasbih untuk Allah ampunkan kita. Untuk ampunkan Allah pernah balas dengan sakit tadi sebenarnya balasan peluang juga untuk kita sentiasa ingat Allah beri kafarah. Kita dalam sakit kan selalu kita akan istighfar kan. Kita akan istighfar minta ampun ya Allah, semoga Allah bagi kita sembuh bagi. Jangan putus harap kepada bantuan Allah. Allah yang menyembuhkan, syafaat Allah. Tapi kita kena selalu dalam keadaan bersedia. Jangan kita rugi ya. Allah mesti beri kita kebaikan kan, kebaikan. Beri kita kesembuhan mesti. Ya hak Allah nak beri kita kesembuhan atau ujung-ujungnya nak cabut kita. Sebab kita kena biasa dalam keadaan bersedia. Ialah manusia yang bijak. Manusia yang bijak yang bersedia, bersiap-siap untuk hari akhiratnya. Kita sentiasa melakukan kebaikan. Melakukan dakwah sebanyak mungkin. Dakwah tu maksudnya mengajak orang. Sebab suratul As ini kita pesan untuk satu kewajipan. Sebab kita mau jadi orang rugi sih, pasti kita sih mau jadi orang rugi. Kita mau masuk syurga sih. Dan kalau ikut tafsir disebutkan dalam tafsir untuk surah Al-As, wal-as innal insana lafi khusr. Orang yang rugi adalah orang yang tidak dapat masuk syurga. Dan orang yang tidak dapat masuk syurga adalah hanya orang yang siapa yang dapat masuk syurga. Sebab ayat yang ketiga tadi menerangkan ada 4 ciri yang kita cerita semalam. Ciri beriman kepada Allah, yang beramal dengan kebaikan, beramal soleh ikut apa yang Allah perintahkan, berpesan-pesan dengan kebenaran. So, kita ada sih kita berpesan, kita dakwah pada orang, dakwah keluarga kita. Bukan keluarga kita aja, tapi siapa-siapa yang kita jumpa, siapa-siapa kita jumpa, yang non-Muslim terutamanya, yang belum lagi Islam. Untuk yang kita perlu dakwahkan sepatutnya keluarga kita, lagi-lagi lah keluarga kita yang belum Islam. Kerana apa? Tadi kita ceritakan tentang dosa. Dosa apa yang paling besar? Banyak yang dapat jawab. Dosa syirik. Bagi orang Islam, alhamdulillah kita dah melakukan telah syahadah lah lahir Islam.
syahadah dalam sembahyang, syahadah bagi yang memeluk Islam, dah lafaz syahadah, banyak sembahyang juga dan sebagainya. Kita memang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Tapi yang kat luar tu, yang belum lagi Islam, langsung belum mengaku siapa Tuhan yang sebenar, kan? Jadi tiada pengampunan bagi orang yang tadi kalanya mati dalam kekufuran. Tapi bagi kita tadi memang kita ada buat salah silap dan mungkin ada syirik sikit-sikit lah. Syirik kecil boleh diampunkan. Kalau ada syirik besar yang mana kita tadi memang kata aku bukan orang Islam lagi. Saya pernah telefon pada saat mengalaf dan minta maaf. Minta maaf kita asyik mengakunya Islam. Tapi punya bukan Islam. Macam ni nak mana nombor telefonnya adalah database kan? Subhanallah. Jadi memang ada yang mengaku, ada yang mengaku sahabat ya. Perlulah kami mungkin kita orang kiri pun dapat dengar. Ada saudara-saudara yang mungkin sebelum untuk Islam, tapi akhirnya keluar dan minta bantuan kami untuk melanggar keadaan. Jadi kadang bila dah berlaku keadaannya, memang agak terlambat lah, agak terlambat. Tapi kami kata kita berusaha sampai yang dekat lah. Kami tu orang yang luar yang dikenali kan. Jadi ada kata kita daripada awal lah memang ikut kelas macam tu lah, ada tahu kita. InsyaAllah kami boleh. Dah pernah pergi. Contohnya kami pernah pergi ke rumah pergi ziarah dan sebagainya. Kalau kita dapat usahakan untuk menyelamat, kita akan cuba selamatkan. Tapi ingat hidayah milik Allah. Kita lahir Islam sekalipun, kalau Allah nak takdirkan kita mati dalam kekufuran, maka kita akan mati kekufuran. Kita lahir dalam keadaan keluarga yang bukan Islam pun, kalau Allah takdirkan, Allah bagi hidayah, Allah akan takdirkan kita meninggal dalam peace. Berikan Allah apapun, syukur kita kepada Allah. Hari itu kita bergelar sebagai seorang Muslim yang menyembah Allah yang satu dan kita mengharapkan redha dan rahmat. Tadi sebut rahmat. Rahmat tu gabungan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gabungan kita mengharapkan kemurahan Allah. Allah murah kan? Allah murah hati untuk bagi kita syurga. Walaupun kita tadi ada dosa-dosa yang kita lakukan, tapi kita ada keikhlasan dalam contohnya ikut kelas saja. Apa paksaan, apa ada sanggup hati kami sudah apa kan kita orang apa sanggup hati untuk datang kelas untuk bayar balik data, habis data untuk kelas online kan. InsyaAllah rasanya ajak yang kita dapat kongsikan. Terima kasih kepada semua yang bertanya. Ada lagi tanya soalan Kak Zani Kak Zani tanya soalan apa? InsyaAllah kalau Kak Zani persoalan Kak Zani persoalan kami tanya. Bukan kami tanya. Kak Zani masa kami jawab kemudian lah. Kita dah 10 kan. Kami jawab dalam grup pula insyaAllah. Yang lain-lain yang kami dah jawab tadi pun ada bahan-bahan yang tak kami insyaAllah akan jawab. Tapi malam tu lah. Kami rasa dah berat dah. InsyaAllah kita akan pada lagi soalan kita doakan kalau kita bangun insyaAllah kami akan jawab dan kita harapkan insyaAllah Masjid Jami' Ustaz, betul kan Sarah? Masjid Jami' Masjid Jami' Miri. Tapi kalau ikut pendaftaran saya ada istilah nama Jami' yang sebut saja. Masjid Jami' Masjid Miri, Masjid Miri dalam pendaftaran. Masjid Jami' Miri lah sebelah Mega hotel insyaAllah. Siapa yang mau tag nama dalam grup, tapi jangan konten kejar lah, kami bukan suruh kita konten kejar. Hari Rabu waktu asar, sebelum asar. InsyaAllah boleh cek semayang masing-masing. Siapa yang dah pandai sikit ada yang baru nak semayang, ajarlah kita apa yang kita orang tahu bimbing supaya kita orang pun dapat pahala je insyaAllah. Jadi Allah ajak daripada kami cara jadi imam salat ikut tertib. InsyaAllah masa kami dah ajak, jadi ajak daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirkan majlis ilmu kita malam tu. InsyaAllah jumpa lagi di depan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf belum upload rakaman semalam. InsyaAllah akan di-upload sekali dengan rakaman kelas kedua. Dan kita akan bersambung bahagian 3 minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Banyak soalan. Thank you. Kami pun belajar daripada soalan-soalan tu insyaAllah.
Cynthia masuk last minute. Sorry Cynthia, dah habis dah Cynthia. 10, oh, kita dengar pukul 10 suku Teka, minta maaf. Siapa yang tetangga 10 suku baru masuk ya, kami minta maaf sekali lagi. Pukul 8 ya, 8 suku. Jadi kelak kita boleh dengar balik rakaman yang kelas kita ada, insyaAllah. Tapi pukul 8 suku juga start tadi 8.30 buat start. 8.20 lebih kan, insyaAllah. Allah Akbar. Jadi Allah minta maaf sekali lagi, kita jumpa minggu depan insyaAllah. Untuk kelas cerita, kelas ngaji hari Rabu Khamis insyaAllah. Cun, saya habis kelas kalau saya nak tahu. Saya nak tak, Cun awak message tadi saya baru habis kelas. Memang baru habis kelas. Baru bye-bye. Wah, banyak orang malam ni bertubi-tubi soalan. Pasti saya tak tahu. Pahal, cerita pahala dosa cuma tanya pasal sembahyang. Benda-benda fiqah lah. Lari topik semua. Nak tanya waktu kelas, saya kata, saya buka agak terus nanti jawablah, ceklah internet apa jawapan ni kan. Tapi ada yang dapat jawab lagi. Biasa je soalan-soalan. Wah, penatnya. Dari maghrib baru sampai, makan dengan mami sekejap, terus naik, terus nanti tadi apa semua, terus masuk kelas ke 8 10. Bilang kau buat apa ni? Kau kat dapur ke? Bilik mana? Bilik kita. Masih bilik ni. Tak, susun tadi bilik serban air tu. Bilik pakai songkok. Kenapa pakai songkok tidur? Tak, esok cikgu suruh pakai serban. Songkok air. Esok ke dia punya majlis? Ahad. Esok dia orang praktis. Dia nak praktis pakai tu. Kat Mega? Tak Serban. sekolah ajak. Serban dah. Saya tak pandai juga nak pasang serban. Siapa pandai pasang serban isu? Pasang aja. Pandai awak buat? Pandai ke awak buat? YouTube. Yang simple punya ke apa? Simple punya lah.
Simple bener. Yang main gitu. Tapi pelik. Aku selalu pakai kopiah. Cikgu pakai songkok. Cikgu? Cikgu suruh pakai songkok. Songkok hitam tu. Tak ada songkok lah dia. Tak ada songkok lah dia. Ada songkok dekat belakang kedai center. Saya tak ambil hari tu. Ada songkok kecil. Ada songkok air. Tak ada songkok bagus punya. Dia orang macam clear ni kan. Saya hantar baju pergi masjid Semariang ni. Hari semalam lah kan gotong royong. Semalam lah gotong royong bersihkan office. Mana semalam? Semalam lah. Semalam. Hari Sabtu. Pada lupa pula. Saya tinggalkan, saya sangkut kat pagar. Tak ambil lah. Nanti esok lah saya ambil. Harap masih ada. Kalau tak orang dah ambil dah. Saya gantung kat pagar. Saya ikat plastik tu. 2 songkok. Ni kecil macam untuk Arif lah. Arif dengan adik. Cantik je songkok lah. Saya dah jangan membuang lah. So saya hantar kat masjid dengan songkok tadi saya ambil lah. Dah makan ke awak? Ubat awak? Ubat pula. Supplement? No. Nak makan lagi lah. Nak order lah. Saya tak makan. Ada panas sesama balik dah tadi. Sesama. Jangkit Amir. Sesama nak jangkit Amir lah. Bila sejuk. Sesama lah saya. Life at B tu. Esok lah ni malam lah. Saya ni ambil, sama orang ambil kan saya bawa Grab. Saya bawa Grab lah. Tengok macam Grab lah. Lambat kan? Pukul 7. Pukul 8 baru sampai. Komputer saya belum atur lagi. Esok lah bagi balik. Saya atur lepas ni. Hard disk tu saya kena tukar balik. Kan hard disk yang saya beli tu. Hard disk yang laju. SSD. Ada komputer atas ni. Dia tak repair lagi. Itu komputer lama. Nak kena hantar pakai bas Sebab tak nak atur semua esok. Nak beli meter juga. Ambil. Nak beli meter. Tak reply dia mesej saya. Saya dah mesej dia tadi. Tapi memang terlagai tadi. Memang tak ada line lah. Tak masuk langsung DG. DG tak ada. Tak ada ke website update kat situ?